Allah. Dan ingat, orang yang buat ibadat tanpa taubat, orang yang buat dosa tanpa taubat, yang buat ibadat tanpa taubat, ibadat dia jadi sia-sia. Orang yang buat dosa tanpa taubat, dosa dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia kata, ada pun takut kamu daripada kembali, maka biarlah rasa takut daripada nak buat dosa. Jadi maka takutlah kamu daripada kembali, yakni kembali melakukan dosa. Tinggal dah, lepas tu tak nak buat dah. Dan macam mana ni kalau kita tambah buat? Gini, yang pertama, kita berkawanlah dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita tak berkawan dengan orang soleh, kita kawan dengan orang-orang yang suka buat maksiat, lama-lama kita terikut buat maksiat. Mari kat orang nyanyi, tambah sekali. Lepas tu lain kali pula, mari kita pergi kat orang nyanyi pula. Mari pula, lama-lama dah tahan juga. Dia balik cerita pula, awak tak pergi malam, orang sambut tahun baru macam mana. Aku satu pagi duk joget lagi, Allah seronok bestnya, dia kata. Kita pun mari mikir, ya tak apa dah pergi pula. Lama pula dia mari pula, ada pula penyanyi, mari pula penyanyi tu joget pula, dia kata. Allah, dia kata, ni penyanyi ni penyanyi yang popular. Kalau awak pergi Kuala Lumpur, kena bayar tiket 100 riyal, 70 riyal. Sini pun cuma je. Dulu awak dah pergi dah. Masa tahun baru tu, sambut tahun baru, awak dah pergi dah. Mari. Tahu tengok dulu lah. Tengok dulu dah. Dulu tampung terus. Dulu tak nak. Tengok dulu lah. Lama tu pergi pula. Lama pula mari pula. Allah, rugi sungguh awak tak pergi dulu. Seronok sungguh, dia kata. Baik awak hari ni dia mari pula, dia kata. Mari pula, dia kata. Mariah kita pergi sekali. Sekali mariah teman, dia kata. Dia dah fikir-fikir. Lama-lama pergi juga. Dia depan sekali. Tu saya reka je tu. Tapi nak beritahu, jangan kita berkawan dengan ahli maksiat. Kerana kita bimbang akan tertarik jiwa kita, diri kita masuk ke kancah maksiat. Sedangkan kita adalah orang yang sudah bertaubat kepada Allah. Jadi cara dia yang pertama, kita jauhkan diri daripada ahli maksiat, orang-orang yang buat maksiat. Dan kalau kita berkawan, kita beri nasihat pada dia, kita ajak dia kembali pada Allah. Kalau nampak tak berjaya, dia pun nak tarik kita buat maksiat, sedangkan kita dah bertaubat pada Allah, maka kita pun larikan diri kita berkawanlah dengan orang yang soleh-soleh. Bila kita berkawan dengan orang soleh, insya-Allah kesolehan dia ni akan sampai pada kita, akan membawa kita terikut-ikut kepada orang yang soleh. Sebab tu disuruh kita berkawan dengan orang yang baik-baik. Kawan dengan orang baik-baik ni, insya-Allah kawan yang boleh membawa kita, menolong kita. Orang kawan yang baik ni kawan macam mana? Bukan kawan hok belanja kita pergi makan kedai tu. Tu pun baik juga. Kita berkawan dengan orang sehingga kan orang tu boleh ingatkan kita kepada agama, ingatkan kita kepada akhirat, ingatkan kita kepada ibadat. Inilah kawan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi cara kita nak tinggal maksiat, yang pertama, tinggalkan kawan yang buat maksiat, yang menarik kita kepada maksiat. Kemudian yang kedua, kita macam mana ni nak tinggal ni, tambah buat lagi, tambah kembali. Kita kena belajar ilmu agama, kena belajar, kena banyak duduk dalam majlis ilmu, kena dengar ilmu agama. Jangan larikan diri kita dengan majlis ilmu. Sebab Nabi kata, kalau kamu nak main-main dalam syurga, kamu bermain-mainlah dalam syurga, dalam taman syurga dunia. Sahabat Nabi pun tanya, taman syurga dunia ni macam mana? Apa yang dimaksudkan taman syurga dunia? Iaitu majalisil ilmi, yakni majlis ilmu. Bukan suruh main dalam majlis ilmu dah. Maknanya suruh duduk dalam majlis ilmu, belajar ilmu, biarlah cahaya ilmu tu masuk dalam hati kita. Jadi bila kita dah ada ilmu, bila kita dah belajar, barulah kita dapat beza yang mana satu yang baik, yang mana satu yang buruk. Bila dah belajar benda-benda ilmu, duduk tempat-tempat yang baik. Ada tempat yang baik, sebaik-baik tempat dalam masjid.
Yang mana di dalam masjid ada sembahyang jemaah, di dalam masjid ada perkara-perkara yang baik. Orang tak nyanyi joget dalam masjid. Dalam masjid orang buat apa? Dalam masjid orang sembahyang jemaah, dalam masjid orang menyampaikan kuliah, dalam masjid orang berzikir, dalam masjid orang menghubungkan hubungan silaturahim, dalam masjid orang nasihat-nasihat di antara satu sama lain. Maka itu duduk dalam masjid adalah tempat yang baik. Orang yang suka duduk di tempat yang baik, maka dia tidak suka buat perkara yang jahat-jahat, yang buruk-buruk. Maka tidak dapat tidak. Yang kedua, orang tanya, macam mana ni saya taubat dah Ustaz, tapi saya nak buat pula. Maka tidak dapat tidak. Yang kedua, hendaklah kita kena duduk dalam majlis ilmu. Dan yang ketiga, tambah kita buat lagi, cubalah kita mengisi masa kita dengan melakukan perkara yang berfaedah, seperti baca Quran. Dulu ada masa banyak dok main cakok dia panggil. Cakok ke cokok? Cokok, dia main cokok. Mana ambil buah guli dalam lubang. Main habis masa orang puang, orang lelaki medang 2-3 papang, tak sedar sampai ke petang. Mananya? Ada pasal orang lelaki pula. Jadi kita sudah bertaubat. Takkanlah kita dah taubat dah duk main dang lagi. Kita dah bertaubat dah duk main sia-sia lagi. Nabi SAW bersabda, min husni islami mau'i tauquhu ma la ya'nihi. Daripada keelokan, kecomelan, kebaikan orang Islam itu, nak tengok orang Islam tu comel, nak tengok orang Islam tu baik, nak tengok orang Islam tu elok, mereka itu meninggalkan tauquhu ma la ya'nihi, mereka meninggalkan perkara yang tidak memberi faedah. Ni kalau kita dah bertaubat, buat perkara faedah. Kenapa faedah? Baca Quran, ambil sebelah sikit, zikir-zikir sikit, subhanallah. Kalau rasa nyata mati, buat lagu sikit. Buat lagu sikit apa, tak ada masalah. Lagu-lagu sikit untuk menghidupkan hati kita. Zikir, puasa puas-puas. Dulu tengok majalah mangga. Dulu duk majalah mangga, ambo tengok dah majalah mangga, dah tengok ke buku-buku Imam Al-Ghazali contohnya. Jadi nak beritahu ni, kalau kita nak baca buku agama contohnya, cuba cari buku Al-Imam Al-Ghazali, karangan Imam Ghazali. Sebagai contohnya kitab Minhajul Abidin ni, karangan Imam Ghazali. Kerana bila kita baca buku Imam Al-Ghazali ni, berkat dia dikarang ni oleh ulama Imam Ghazali ni, akan terasa dalam hati kita. Akan terasa. Sebab tu saya suka baca kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Dan termasuk dengan Imam Abdullah Al-Haddad, macam-macam lagi lah buku-buku agama. Jadi biarlah kita orang di rumah kita atas meja buku agama. Dulu orang di rumah mangga. Ni majalah wanita. Ni majalah apa? Tahu, saya pun dah tahu. URTV, ada ke URTV? Ada ke? Oh, lama ni. Budak dia ada. Satu majalah dia tahu. Saya pun dah pergi majalah. Dia tak baca, tak majalah. Jadi nak beritahu, ada majalah-majalah yang macam tu. Tapi bila tengok Quran, tak ada Quran. Tafsir Quran tak ada. Kita tamu. Dia orang mari rumah, ada Quran. Tapi jangan siapa orang bagi Assalamualaikum, tak Quran atas meja. Dia masuk. Minta maaf, dah ingat dah takut tadi. Ada baca dah bagus. Tak baca pun. Kita tamu macam tu. Kita ubah dah perkara yang baik-baik. Perkara yang baik ubah. Sebab kita dah bertaubat pada Allah Ta'ala ni. Jadi kena buat perkara-perkara yang berfaedah. Buat perkara-perkara yang boleh mendatangkan pahala. Sibukkan diri kita dengan ibadat-ibadat. Barulah kita berasa tak apa dah buat perkara-perkara yang mungkar, perkara maksiat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kata dengan cerita dan dengan sidik. Cerita ni dengan cita-cita kita dan sidik dengan benar niat kita pada yang demikian itu. Betul, kita cita-cita dalam hati tidak akan buat lagi maksiat yang telah kita buat, dan kita benarkan niat kita nak jadi orang baik, niat kita nak jadi orang soleh. Kena ada dalam hati dia jadi orang baik.
Niat kita nak jadi orang baik, nak jadi orang-orang yang soleh. Baca buku, muslimat dia baca buku Kisah Wali Allah, Rabiatul Adawiyah. Contohnya dia pun baca kisah-kisah orang apa wali-wali yang terdiri daripada kaum muslimat. Contohnya Rabiatul Adawiyah. Saya baca buku Rabiatul Adawiyah. Kisah kewalian dia, kesolehan dia. Setiap kali dia sujud, bila dia bangkit daripada sujud, nascaya basahlah sejadah dia. Sebab apa basah? Sebab apa? Sebab dia banyak menangis pada Allah. Banyak menangis pada Allah. Jadi kita kena buat benda-benda yang bermanfaat. Kemudian kita benarkan niat kita. Ya Allah, aku tidak mau lagi buat dosa. Dan kita kena ingat, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak ada daya nak tinggal maksiat. Tak ada daya nak tinggal maksiat, dan tidak ada kekuatan nak buat ibadat kecuali dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah Ta'ala. Baik, dia kata di sini, dan atas Allah Ta'ala itu kabul, dan atas Allah Ta'ala itu kabul. Apa makna kabul? Kabul maknanya terima. Atas Allah Ta'ala terima. Jadi kita taubat sajalah, kita benarkan niat kita benarkan azam kita, cita-cita kita, lepas tu kita serah pada Allah. Yang menerima taubat Allah. Allah Ta'ala Maha Adil. Dia tak macam manusia. Kadang-kadang manusia ni dia pilih-pilih je. Orang ada kedudukan, terima. Orang tak ada kedudukan, mu nak taubat dengan aku ada piti tak? Tak ada piti, aku tak terima taubatmu. Tak ada gitu. Allah Ta'ala ni dia Maha Pengasih pada hamba dia. Siapa yang benar-benar bertaubat ikhlas, walaupun dia miskin, walaupun dia kaya, walaupun orang tak pandang dia, walaupun kehidupan dia setara macam mana pun, yang paling penting ikhlas dan takwa kepada Allah. Maka yang menerima taubat adalah Allah Ta'ala, dan menyempurnakan Allah Ta'ala lah yang menyempurnakan taubat kita. Maka dia kata, jika sempurna, maka demikianlah yang dikehendak daripada kurnianya. Maka kalau sempurnalah kita, Allah Ta'ala akan terima dengan kurnianya. Maka bila terima taubat, apa yang berlaku dengan terima taubat ni? Bila Allah Ta'ala terima taubat, dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ada manusia dibangkitkan dekat negeri akhirat, dia pernah bunuh orang, contoh pernah minum arak, tapi bila dekat negeri akhirat, surah amalan dia tengok-tengok dihapuskan oleh Allah. Tak ada dah. Maka Allah Ta'ala kata, ada pun amalan dosa kamu dulu aku ampunkan dengan sebab kamu bertaubat kepada aku. Jadi kita minta pada Allah, kita termasuk di kalangan orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi tidak dapat tidak, Allah Ta'ala lah yang menerima taubat kita dengan kurnianya, dengan rahmatnya. Bila terima, untung orang. Ada orang yang pesen bunuh orang 100 orang dia terima. Ada satu kisah seorang wanita, dia ni seorang pelacur, tetapi satu hari dia minum air dalam kasut dia tu, dia minum air pada seekor anjing. Anjing ni jelek, kenyang lapar jelek, tapi anjing. Jadi dia tengok dahaga dia jelek lidah. Jadi dia pun rasa dahaga, nak pergi kat telaga, nak ambil air. Bila nak ambil air tu, dia rasa nak dahaga, tengok ada anjing yang jelek, dahaga. Dia rayak, gini keadaan aku ni sangat dahaga, sangat nak perlu air. Gembiranya kalau beri air, kalau aku dapat air. Maka demikianlah anjing tadi yang kehausan. Dia pun ambil kasut dia tak ambil air. Dah kasut taruh mana dengan air? Dalam kasut. Jadi belakang tu adalah air takung sikit, dia pun boleh minum kepada anjing. Nabi kata, orang wanita yang boleh minum pada anjing tadi, walaupun dia wanita yang jahat pada kacamata manusia, tetapi dia ini dengan sifat ihsan dia, baik dia pada binatang tadi, dan sifat dia bertaubat pada Allah, maka Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Sebab tu luas rahmat Allah Ta'ala. La tai'asu min rahillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Biarlah kita mengaku depan Allah kita memang banyak dosa,
Dosa ni kita bawa masing-masing tahulah dosa yang dia telah lakukan. Macam-macam jenis dosa, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Kita bertaubat pada Allah. Lepas bertaubat, jangan lagi buat dosa. Bila bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat kita, maka kita adalah orang yang sangat untung di sisi Allah. Maka dia kata, dan jika tiada sempurna, maka sebenarnya telah diampunkan akan dikau dosa engkau yang dahulu sekaliannya. Sama ada Allah Ta'ala terima, sempurna tak sempurna, Allah Ta'ala terima. Kalau sempurna, Allah Ta'ala menyempurnakan dia, Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ada juga Allah Ta'ala walaupun kurang sempurna, tetapi Allah Ta'ala ampunkan juga dosa-dosa yang lalu, dan lepaskan dikau daripadanya, yakni daripada dosa. Allah Ta'ala lepaskan kita daripada dosa. Dan suci engkau, sucilah kamu bila tak ada dosa, suci dah. Suci. Dan tiada bagimu melainkan dosa yang telah kau kerjakan sekarang. Dosa sekarang ni pula ada, lepas tak ada dah. Lepas tak ada dah, sebab Allah Ta'ala ampun dah dosa. Baru ni kita buat pula. Jadi kalau gitu kena taubat sama lah. Memang kena taubat sama. Memang kita kena taubat sama. Sebab kita ni bukanlah orang yang dia panggil maksum. Tahu maksum? Maknanya terpelihara. Terpelihara banyak dosa. Orang alim dengan orang jahil, kadang-kadang banyak orang alim dosa pada orang jahil. Orang jahil dia buat dosa, kadang dia tak tahu dia. Orang alim buat dosa dalam keadaan tahu. Maka tidak dapat tidur. Hak jahil pun kena bertaubat, hak alim pun kena bertaubat pada Allah Ta'ala. Nabi 400 kali beristighfar pada Allah, taubat pada Allah Ta'ala. Walaupun Nabi ni seorang yang maksum, seorang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melainkan dosa yang kamu kerjakan sekarang, inilah iaitu